Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang dan terima kasih kita ucapkan kepada tuan-tuan puan Kersudi meluangkan masa untuk bersama dengan kami dalam program Sembang SMB pada pagi ini. Alhamdulillah. Saya Muhammad Zaki Haji Alwi, moderator anda, dan topik yang akan kita bincangkan, kita kongsikan pada pagi ini, pagi hari Jumaat yang barakah ini, ialah berkaitan dengan e-secret, semak status kredit anda di hujung jari. Baiklah, sebelum saya serahkan kepada penceramah, sedikit makluman berkaitan dengan perjalanan program kita pada pagi ini. Yang pertamanya, sekiranya terdapat persoalan berkaitan topik yang kita kongsikan, kita bincangkan, jangan melunyak segan tuan-tuan puan, silalah hantarkan di ruangan chat. Jika anda berada di Zoom dan sekiranya anda berada di FB Live, hantarlah di ruangan komen. Dan kami akan cuba menjawab soalan tuan-puan di melalui kedua-dua channel tersebut. Dan sekiranya kita masih ada masa, soalan sebalik akan dijawab oleh penceramah di akhir sesi nanti. Yang keduanya, tuan-puan juga pada hari ini layak untuk menerima e-sijil penyertaan pada penghujung sesi dengan melengkapkan sedikit maklum balas serta maklumat yang diminta melalui QR code hingga link yang akan diberikan nanti. Baiklah, semua sudah serahkan pada penceramah sedikit maklumat dengan penceramah kita pada pagi ini yang datang khaskan daripada Bank Negara Malaysia, iaitu Encik Muhammad Nizam bin Muhammad, merupakan jabatan link LINK, dan pengkhususan beliau berpakar dalam perbankan, insurans, takaful, imani dan juga dari segi kewangan. Yang paling menariknya, beliau berasal daripada Negeri Jelapang Padi, Nun di Kedah Darul Aman. Okey. Alright, berkhususan ijazah sarjana dalam komunikasi korporat dan telah berkhidmat di Bank Negara selama lebih 10 tahun di beberapa jabatan. Wow. Dan pada masa kini beliau bertugas di LINK atau Laman Informasi Nasihat dan Khidmat yang beri nasihat serta penyelesaian kewangan pada orang awam. Beliau juga terlibat dalam inisiatif serta program kesedaran dan pendidikan pengguna kewangan Dewan Bank Negara Malaysia. Assalamualaikum Cik Nizam. Waalaikumsalam Cik Zaki. Itu dia suara orang Kedah. Ni dia orang Kedah. Okey Cik Nizam, mari ni. Okey, ramai peserta kita dah ingin kita kongsikan dengan tajuk yang cukup menarik, e-secret semak status kredit di hujung jari. Silakan Cik Nizam. Okey, terima kasih moderator kita hari ini, Cik Muhammad Zaki. Tajuk kita hari ini di bawah Bank Negara, kita namakan benda ni, program ni sebagai memperkasa pengguna kewangan. Tujuan kita ialah untuk meningkatkan pengetahuan serta kebolehupayaan pengguna-pengguna kewangan di luar sana untuk merancang, memahami dan juga mempraktikkan pengetahuan-pengetahuan kewangan ni untuk future planning ataupun pengurusan kewangan masa depan dan sekarang. So jadi cuma hari ini kita akan memberi fokus lebih kepada e-secret ataupun secara umumnya adalah secret. Apa yang anda patut tahu tentang Central Credit Reference Information System ataupun secret ni. Nama pendeknya secret lah. So ada yang pernah dengar, ada yang tak pernah dengar. So jadi hari ini kita akan bincangkan apa itu secret dan apa itu laporan kredit. Dan kat mana kita boleh dapatkan laporan kredit ni dan apa yang terkandung di dalam laporan kredit kita. So apa yang kita sebagai pengguna perlu faham apa yang ada dalam laporan kredit tersebut. Okey, objektif perkongsian kita hari ini ialah tujuannya untuk pemahaman lebih baik mengenai secret, menangani salah faham mengenai secret sebab isu-isu yang selalunya kita dapatlah daripada pengguna di luar sana ataupun orang awam di luar sana ialah dia kurang pasti apa itu secret sebenarnya. Yang dia pernah dengar ialah selalu orang cakap blacklist. Hari ini kita akan bincangkan, kita akan terangkan apa itu secret, apa itu blacklist. Laporan kredit lain yang tersedia untuk orang ramai. Selain daripada laporan kredit ni, apa lagi laporan kredit yang ada di luar sana yang kita sebagai pengguna boleh dapatkan dan perlu, pada saya perlu untuk memahami apa isi kandungan laporan-laporan tersebut. Memperkenalkan penambahbaikan secret elektronik ataupun e-secret untuk memudahkan akses orang ramai. Sebelum ni susah untuk orang ramai yang berada jauh daripada pejabat bank negara ataupun pejabat AKPK. So itu adalah sumber di mana untuk mendapatkan laporan tersebut secara terus atau permohonan secara online melalui laman web e-link
Tetapi kadang-kadang benda tu mengambil masa sebab perlu diproses secara manual. So, sekarang ni kita ada e-Secris yang mana boleh diaktifkan akaun tersebut dan pengguna boleh mendapatkan terus laporan Secris mereka secara online. Kita juga akan bincangkan sedikit penyelesaian ataupun pertikaian mengenai Secris. Mungkin ada timbul isu di mana maklumat yang ada dalam laporan Secris tersebut tidak tepat. Jadi pengguna mempertikaikan maklumat tersebut. Jadi apa yang perlu pengguna di luar sana buat untuk menyelesaikan pertikaian mengenai laporan Secris tersebut. Okey. Kita bermula dulu dengan Secris dan mengapa kita sebagai pengguna ini perlukan laporan Secris tersebut. Okey, Secris adalah sistem maklumat rujukan kredit pusat atau Central Credit Reference Information System. Sebuah rekod pembiayaan dan sejarah pembiayaan balik peminjam dalam tempoh masa 12 bulan yang lalu. Apa yang dimaksudkan di sini ialah pada satu-satu ketika bila kita dapatkan laporan Secris kita, jika kita ada pinjaman sedia ada yang masih lagi kita membayar, rekod pembayaran tersebut akan disenaraikan di dalam laporan Secris tersebut. Rekod ini akan menunjukkan pembayaran balik kita, sejarah pembayaran balik kita selama 12 bulan yang terkini. So maksudnya sekarang hari ini 3 hari bulan Jun, rekod yang ada di dalam laporan Secris jika kita cetak laporan tersebut hari ini, dia akan ada rekod pembayaran kita setakat bulan April. Bulan April 2022 dan ke belakang. Maksudnya dia akan bermula daripada bulan Mei 2021 sehinggalah bulan April 2022. Itulah rekod pembayaran kita. Apa yang dia akan tunjukkan. Salah satu sumber maklumat yang digunakan oleh institusi kewangan dalam menilai permohonan pembiayaan. Okey. Kita sebagai pengguna, kita adalah pelanggan kepada institusi perbankan. Tetapi institusi perbankan bila kita pergi ke bank, bank cuma akan ada maklumat ringkas tentang kita, iaitu seperti yang kita kemukakan pada pihak bank lah. Jadi kalau kita nak buat permohonan pinjaman, kita akan bagi kita punya MyCard, kita punya slip gaji ataupun bukti-bukti dokumen yang menunjukkan kita pendapatan kita setiap bulan ataupun selama setahun. Itu sahaja yang bank ada. Tetapi apa rekod lain yang bank ada? Sebab bank adalah sebuah perniagaan. Jadi setiap perniagaan ada risikonya. So jadi pada bank kita sebagai pelanggan, kita mungkin menjadi risiko kepada bank tersebut sebagai salah satu risiko. Jadi sebelum bank boleh meluluskan apa-apa pinjaman, bank akan buat rujukan dulu untuk mencari maklumat sebanyak mungkin tentang pemohon tersebut untuk pinjaman, untuk memastikan pemohon ini betul-betul layak dan mampu untuk membayar pinjaman tersebut. So Secris pula disediakan oleh Biro Kredit Bank Negara Malaysia. So maksudnya ditubuhkan oleh Bank Negara Malaysia dan dikawal oleh Bank Negara Malaysia. So tujuan dia ialah memudahkan pengurusan risiko kredit antara bank. Jadi untuk memastikan risiko bank memberi pinjaman tersebut lebih rendah ataupun risiko yang boleh dipertimbangkan oleh pihak bank. Menggalakkan kesejahteraan pengguna kewangan melalui pengurusan kewangan yang berhemat. Kenapa tujuan dia? Kita ada rekod pinjaman tersebut, rekod pembayaran tersebut selama 12 bulan. Ini adalah untuk menunjukkan kepada pengguna apa yang kita perlu buat. Bila kita ada pinjaman, macam mana kita perlu membayar pinjaman tersebut. So ramai pengguna di luar sana, kadang-kadang dia ada banyak pinjaman. Dia ada pinjaman kredit card, dia ada pinjaman kenderaan, macam-macam jenis pinjaman yang dia ada. So jadi kadang-kadang dia terlupa tarikh yang dia sepatutnya membuat pembayaran tersebut ataupun due date-nya lah. So jadi laporan kredit ni akan menunjukkan juga bila pembayaran tersebut dibuat. So jadi untuk memudahkan kita menguruskan proses pembayaran kita. Okey, untuk merancang kewangan peribadi anda, so kita boleh merancang, jadi kita boleh nampak dalam laporan kredit tersebut kita punya total ataupun jumlah keseluruhan pinjaman sedia ada, setakat pembayaran terakhir berapa baki dia dan jumlah sebenar pinjaman tersebut. Sebab ada juga orang yang lupa, dia beli kereta tapi dia dah suka-suka pakai, tapi dia lupa pun sebenarnya pinjaman tersebut asalnya berapa jumlah sebenar pinjaman yang dia ambil.
So ada juga yang lupa bayaran bulanan dia. So semua tu akan direkodkan di dalam laporan sikris kita. Salah satu dokumen sokongan untuk permohonan pinjaman, memastikan data yang dilaporkan tepat oleh institusi kewangan. Kita nak memastikan data tersebut adalah tepat. Jadi mudah untuk dirujuk. Dan laporan sikris ni adalah laporan yang dikemaskini setiap bulan. Sebab itu yang bayaran kita buat. Kita buat pinjaman, kita bayar pinjaman kita tersebut setiap bulan. Jadi laporan sikris juga perlu diupdate ataupun dikemaskini setiap bulan untuk memastikan semua rekod-rekod pembayaran tersebut adalah tepat. Okey, fakta mengenai sikris. Sikris bukan dan tidak mempunyai senarai hitam. Ini adalah benda yang paling penting untuk pengguna di luar sana faham apa yang dimaksudkan dengan senarai hitam. Senarai hitam ini juga dirujuk sebagai senarai peminjam dengan sejarah pembayaran balik yang lemah. So selalunya dalam laporan sikris ni sendiri bukanlah senarai hitam. Dia cuma rekod permohonan pinjaman kita dan rekod pinjaman sedia ada dan serta rekod pembayaran balik pinjaman setiap bulan itu. So sikris mengandungi fakta, sejarah, maklumat peminjam seperti yang dilaporkan oleh institusi kewangan peserta. So kalau bila kita buat permohonan dengan bank akan dapatkan maklumat daripada kita. So maklumat tu akan ada dalam laporan sikris. Setiap bulan bila kita membayar pinjaman kita, rekod pembayaran tersebut akan disenaraikan dan akan dikemaskini setiap bulan. Keputusan pemberian kemudahan pinjaman adalah atas budi bicara pemberi pinjaman. Seperti saya katakan awal tadi, bank adalah satu business entity ataupun satu perniagaan. Jadi perniagaan mestilah dia ada tujuan dia untuk mendapatkan keuntungan. So jadi sama ada dia nak buat keputusan untuk memberi pinjaman kepada kita atau tidak, itu adalah atas budi bicara bank. Tetapi sebagai pengguna, apa yang kita boleh buat untuk meyakinkan bank bahawa kita adalah calon peminjam yang baik, yang boleh melunaskan bayaran-bayaran pinjaman yang kita buat tersebut. So jadi rekod tersebut akan ada dalam laporan sikris kita, dan laporan sikris ini sendiri boleh membantu untuk memudahkan proses permohonan pinjaman kita tu. Okey. Bukan semua agensi adalah institusi kewangan peserta. Okey, apa yang ada ataupun institusi mana yang berhak ataupun yang boleh memasukkan rekod pinjaman ataupun rekod permohonan pinjaman di dalam laporan sikris. Okey. Secara asasnya ialah semua institusi perbankan yang ada di Malaysia yang di bawah kawasan bank negara. Selain daripada itu, apa yang kita panggil sebagai institusi kewangan peserta ialah ada beberapa institusi lain yang bukannya bank, tetapi mereka memberi pinjaman dan mereka memohon kepada bank negara untuk menjadi institusi kewangan peserta. Contoh yang mungkin peserta di luar sana akan ada pinjaman ni ialah PTPTN. So PTPTN ni bukan sebuah bank, tetapi PTPTN memberi pinjaman pendidikan kepada ramai pelajar-pelajar di luar sana. So jadi sebab itulah rekod sikris, rekod pinjaman PTPTN kita dan pembayaran balik akan ada di dalam laporan sikris. Selain daripada itu, apa lagi agensi lain? Aeon Credit contohnya. Aeon Credit, banyaklah kita yang kat luar sana bila iPhone keluar je model baru, cepat-cepatlah beratur nak beli. So ramai yang membeli barang-barang elektrik, elektronik, kenderaan dan sebagainya menggunakan pinjaman yang bukan daripada pihak bank. So sebagai contoh adalah Aeon Credit. Tetapi Aeon Credit bukan sebuah bank. So jadi Aeon Credit juga adalah institusi kewangan peserta yang mana rekod pinjaman kita, kalau kita ada pinjaman dengan Aeon Credit, akan masuk di dalam laporan sikris. Laporan sikris ini sentiasa terkini. Maksudnya macam saya cakap tadilah, dia akan diupdate setiap bulan. So hari ini 3 hari bulan. So jadi bermula daripada 1 hari bulan, setiap bulan bank akan buat proses untuk update ataupun untuk mengemaskini bayaran yang bank terima pada bulan Mei ataupun bulan sebelumnya. So 3 hari bulan Jun, jadi bank dalam proses sekarang ni untuk mengupdate rekod-rekod yang mana peminjam membayar pada bulan Mei. So maksudnya due date dia, kalau due date dia 5 hari bulan Mei, jadi sekarang ni lah baru bank akan update rekod tersebut. Dia tak seperti mana bila kita bayar dekat bank, hari ni kita bayar dekat bank pinjaman kita, hari ni juga rekod dalam bank tu diupdate.
Tetapi laporan sikris dia akan tunggu habis bulan barulah bank akan update rekod tersebut. Kita beralih kepada siapa agensi pelapor kredit. Macam saya bagi tahu tadi, selain daripada laporan kredit sikris, laporan apa lagi yang kita ada? So agensi pelapor kredit ni adalah agensi ataupun entiti yang berdaftar dan dikawasi oleh Kementerian Kewangan di bawah Akta Agensi Pelapor Kredit 2010. So apa yang agensi pelapor kredit ni buat? Sama. Dia mengumpul, memproses maklumat kredit yang digunakan pemberi pinjaman dan peminjam. Laporan kredit sikris boleh diperoleh daripada 3 credit reporting agency ataupun agensi pelapor kredit yang diluluskan oleh bank negara. Kalau kita tak dapatkan laporan sikris kita terus daripada bank negara, kita boleh dapatkan laporan kredit kita melalui beberapa agensi yang lain. Okey, apa yang terdapat dalam laporan CRA berbanding laporan sikris? Sejarah pembayaran balik pinjaman utility. Ini yang selain daripada tu. Yang dia ada bil telefon, bil Astro, Kowe ke dan sebagainya. Yang itu bukan pinjaman. Sebab yang tu adalah bil utility. Tetapi dia melibatkan pembayaran balik. Dalam laporan yang dikeluarkan oleh agensi pelapor kredit ataupun CRA, dia akan ada maklumat-maklumat tersebut. Jika kita gagal membuat pembayaran yang sepatutnya, yang melibatkan utility bill dan sebagainya, ataupun yang mana syarikat tersebut telah mengambil tindakan undang-undang terhadap kita di mahkamah dan ada keputusan, jadi rekod tersebut akan ada di dalam laporan kredit yang dikeluarkan oleh agensi yang di bawah agensi pelapor kredit ni. Ada skor. Ada setengah-setengah, kebanyakan agensi pelapor kredit ini akan menyediakan perkhidmatan untuk memberi skor. Dia akan bagi point lah. So jadi kalau skor kita tinggi, maksudnya kebarangkalian untuk kita, bila kita buat pinjaman tu, kebarangkalian untuk pinjaman tersebut lulus adalah tinggi. Sebab agensi pelapor ni dia dah buat research ataupun kajian dia sendiri. Macam mana pihak pemberi pinjaman ataupun pihak bank ni menggunakan maklumat tersebut untuk membuat analisis sama ada pemohon tersebut layak untuk diberi pinjaman atau tidak. So sebab itulah skor tu akan ada. Charge mungkin dikenakan dan kebanyakannya memang akan mengenakan bayaran jika kita dapatkan laporan secara lengkap. Dia ada laporan yang asas ataupun laporan lengkap. Pinjaman daripada institusi kewangan peserta sahaja, itu laporan sikris. Laporan sikris seperti saya nyatakan tadi, institusi kewangan peserta sahaja. Tidak ada skor kredit. Dia tak ada skor, dia tak ada rating. Dan laporan kredit sikris adalah percuma. So jadi tak perlu bayar apa-apa. Pendaftaran nanti melalui e-sikris pun ada bayaran RM1 tetapi bayaran itu akan dipulangkan sebab bayaran tersebut adalah sekadar untuk pengesahan sahaja. Okey, 3 CRA ataupun agensi pelapor kredit yang diluluskan oleh bank negara untuk mengeluarkan laporan kredit sikris anda. Jadi maksudnya kalau tuan-tuan dan puan-puan pendengar, penonton peserta hari ini pergi ke Kredit Bureau Malaysia ataupun SITOS ataupun Experience, dapatkan laporan lengkap. Jadi laporan sikris tu akan ada di dalam laporan kredit yang dikeluarkan oleh 3 syarikat ni. So jadi laporan yang sama. So apa yang kita print daripada bank negara, laporan sikris melalui e-sikris portal, kita akan dapat laporan yang sama di samping laporan-laporan lain yang dikeluarkan oleh agensi tersebut. Contoh yang tadilah bayaran balik, bil utility, tindakan undang-undang dan sebagainya. Okey, di manakah kita sebagai pengguna boleh dapatkan laporan sikris dan mendaftar untuk e-sikris ni? Portal e-sikris. Kalau tengok ada QR code kan, so boleh scan je QR code tu untuk terus ke laman web e-sikris. Laman webnya bnm.gov.my/ccris. So di portal e-sikris ni dia akan ada lah. So untuk pengguna yang dah berdaftar, dah ada user ID dan password, dia terus boleh masuk dan dapat tengok laporan sikris dia. Ataupun dia kalau dia nak download untuk dia print, dia pun boleh download laporan tersebut atau muat turun untuk cetak laporan sikris tersebut. Selain daripada itu, kita faham ada pengguna di luar sana yang kurang pengetahuan tentang IT, jadi tak tahu nak menggunakan benda itu. Tak apa, kios sikris. Kios sikris ni terdapat di cawangan agensi pejabat cawangan agensi kaunseling dan pengurusan kredit iaitu AKPK lah. So di semua pejabat-pejabat AKPK ni ada kios sikris. Tetapi macam mana nak gunakan kios sikris, kita perlu ada MyCard. Sebab dia adalah self-service, jadi masukkan MyCard, dia akan minta kita scan ibu jari kita. So pengesahan diterima, kios akan terus cetak laporan sikris tersebut.
So dia akan cetak laporan sikris yang terkini. Okey, selain daripada itu, tadilah agensi pelapor kredit CRA yang diluluskan. Kredit Bureau Malaysia, CITOS dan Experian Information Services. So yang ni melalui dalam talian ataupun boleh rujuk juga dengan laman web agensi-agensi tersebut di mana pejabatnya dan mungkin boleh mendapatkan laporan tersebut terus melalui pejabat mereka. Okey, selain daripada itu, untuk pengguna yang ada masalah, kita akui sebab ada orang dia ada IC dia tak boleh baca, dia pergi scan pun tak boleh baca sebab dia tak buat IC baru ataupun dia belum tukar dan isu-isu lain. Ada juga orang yang ada masalah di mana ibu jari dia, thumbprint dia susah nak baca, jadi dia tak boleh nak gunakan kios e-Sikris. Dan ada isu-isu lain yang melibatkan perubahan maklumat dalam laporan Sikris tersebut. Mungkin dia ada buat pertukaran nama dan sebagainya, ataupun dia bukan pemilik MyKad. Jadi bila dia bukan pemilik MyKad, dia boleh buat permohonan melalui e-link. bnm.gov.my/link. Ada borang dekat situ, dalam laman web pun dia ada link juga untuk download borang permohonan. Borang permohonan tersebut perlu diisi dan disertakan dengan dokumen iaitu MyKad depan belakang dan dokumen-dokumen sokongan lain yang diperlukan untuk permohonan. Kenapa permohonan secara dalam talian melalui borang e-link ni ialah permohonan individu agak mudah untuk dibuat, sama ada melalui kios ataupun melalui laman web e-Sikris dengan mendaftar. Tetapi ada individu yang memiliki syarikat, dan syarikat-syarikat tersebut, setiap syarikat ataupun syarikat yang berdaftar, entiti yang berdaftar, memang ada laporan Sikris yang dikeluarkan untuk bagi setiap syarikat tersebut. Jadi dia perlukan laporan Sikris tersebut untuk tujuan-tujuan ataupun untuk samalah untuk dia memastikan dia punya pengurusan kewangan syarikat tersebut. Jadi dia nak perlukan laporan Sikris untuk syarikat dia. So sebab itulah borang e-link ni ada untuk permohonan secara kita panggil macam manual lah. Tetapi borang permohonan tersebut boleh dihantar secara dalam talian. Saya tunjuk sikitlah contoh laporan kredit sebab nanti yang tak pernah tengok ataupun yang tak pernah print laporan Sikris sendiri, dia tak tahu apa yang ada kat dalam tu untuk laporan Sikris yang dikeluarkan oleh Bank Negara. Ini adalah format dia, tuan-tuan dan puan-puan akan nampak macam ni lah. So dia akan ada nama peminjam dekat atas ni, nombor ID ni adalah nombor MyKad kita. Ada setengah orang macam saya lah yang dah senior-senior sikit ni, kita dulu ada IC yang besar tu. Yang sebesar bukan sebesar tapak tangan lah, sebesar wallet tu. So IC yang lama tu dia ada nombor IC ataupun nombor kad pengenalan yang lama. So jadi nombor ID ni akan ada tertera nombor ID yang kedua. Dan setengah-setengah individu, terutamanya individu yang bekerja sebagai dalam pasukan beruniform lah. Dalam pasukan beruniform ni, dia punya ID dia sendiri. Dia ada ID dia sendiri, ID polis ataupun ID tentera. So jadi nombor ID nombor 2 ni akan muncul sebagai ID polis ataupun ID tentera dia. So tarikh ni tarikh pendaftaran, tarikh lahir lah. Tarikh lahir dia, warga negara akan ada, dan amaran. Status amaran ni jangan risau, status amaran tu bukanlah amaran yang bermaksud secara negatif. Tidak. Okey, maklumat kredit dia akan ada tarikh kelulusan, status kemudahan tersebut. Maksudnya status yang normal adalah belum jelas. So maksudnya pinjaman tersebut masih lagi kita bayar setiap bulan. Belum habis pembayaran, dia akan ada kat dalam tu. Lepas tu pemberi capacity tu sendiri. Ada orang buat permohonan pinjaman perumahan secara joint account ataupun account bersama, 2 orang ke 3 orang. So jadi dia akan tulis dekat situ capacity tu sebagai bersama. Pemberi pinjaman, nama bank tersebut dia akan bagi. Cawangan, dia akan ada kod dekat sini, kat bawah nota ni kita boleh tengok pinjaman tersebut diproses oleh cawangan mana. Nama bank dan cawangan mana. Kemudahan apa jenis pinjaman tersebut yang akan ditulis kat situlah. Kalau kita pinjaman kenderaan, dia akan tulis pinjaman sewa beli ataupun hire purchase. Kalau kita cetak ataupun kita dapatkan laporan tersebut dalam bahasa Inggeris, dia ada 2 version, satu bahasa Inggeris, satu bahasa Melayu. Nombor akaun akan ada kat situ. Lepas tu kita ada baki, jumlah baki belum jelas. Itu maksudnya baki terkini. Baki terkini, tarikh akan ada di sebelah dia, akan menunjukkan tarikh terkini bayaran, bukan bayaran tetapi tarikh rekod Sikris tersebut diupdate ataupun dikemas kini.
So kalau tengok tarikh kat contoh ni 31 hari bulan Oktober 2015. So jadi baki 3,000 tu adalah baki tersebut. Had ataupun jumlah ansuran dia akan ada dekat situ. Yang tu akan menunjukkan, dia akan ada slash selalunya jumlah pinjaman sebenar dan bayaran bulanan kita tu berapa. Dan akan ada kod juga untuk jenis cagaran yang mana kita boleh rujuk dekat jelas bayaran. Bayaran yang kita buat setiap bulan. Dia akan tunjukkan nombor selepas daripada tarikh. Dia akan letak 1. Okay, so jadi kalau kata kita bulan Mac, contohnya bulan Mac tahun ni, kita tak buat bayaran, kita ada masalah kewangan sikit, kita tak buat bayaran, bulan Mac dalam rekod Sikris dia akan tunjukkan 1. Lepas tu bulan April pun kita tak buat bayaran juga. Bulan April punya rekod dia akan tunjukkan 2. So inilah yang bank akan tengok dalam rekod pembayaran balik kita. Kenapa? Sebab ini akan menunjukkan sama ada individu tersebut atau calon pemohon tersebut ada masalah kewangan tak, ataupun dia ada habit ataupun attitude yang tidak bagus terhadap penyelesaian pinjaman sedia ada. So itu yang menyebabkan bank mungkin tak luluskan pinjaman kita. So itu yang penting kita kena faham. Okey, itu kredit belum jelas, maksudnya rekod pinjaman sedia ada sekarang. Kita juga ada rekod di bawah pematian khas ni. So maksudnya ini adalah pinjaman yang kita dah lama tak bayar ataupun kita dah sangkut, maksudnya sekurang-kurangnya 3 bulan lah kita tak bayar. Bank akan turunkan daripada kredit belum jelas ni kepada akaun di bawah pematian khas. Jadi ini dah menunjukkan dengan jelas kita ada masalah. Di bawah sekali dia ada permohonan untuk kredit. Setiap permohonan yang kita buat dalam tempoh 12 bulan terkini akan disenaraikan. So itu rekod permohonan. Kadang-kadang kita akan nampak permohonan untuk kredit ada daripada bank yang sama, jumlah yang sama. Dalam kredit belum jelas pun ada. Itu bermaksud kita buat pinjaman pada bulan Januari, permohonan tersebut dia akan masuk rekod permohonan bulan Januari. Lepas tu bulan Februari, maksud kita dah buat pembayaran, pinjaman dah diluluskan, kita dah start buat pembayaran. Jadi kredit dalam kredit belum jelas ni akan ada rekod yang sama untuk menunjukkan rekod bayaran bulanan kita. So ini adalah contoh laporan kredit yang kita akan dapat bila kita cetak laporan kredit daripada bank negara. Format dia akan sama ada kita cetak melalui laman web ke, ataupun kita cetak melalui laman web e-Sikris ataupun melalui kios adalah sama. Cuma bezanya e-Sikris tu kita boleh akses bila-bila masa lah. Okey, platform e-Sikris. e-Sikris adalah sistem maklumat rujukan kredit pusat elektronik, perkenalkan pada 2018 untuk memudahkan pengguna di luar sana untuk akses kepada ataupun dapatkan laporan e-Sikris dia. Ditambah baik untuk kemudahan akses pengguna kewangan. Baru-baru ni je, tahun ni bulan Februari kita telah menambah baikkan, membolehkan pengguna untuk mendaftar terus melalui laman web tersebut. Mendaftar terus ni maksudnya mengaktifkan akaun dia. Sebelum ni bila dia nak mendaftar, dia kena pergi ke kios untuk mendaftar kali pertama. Lepas tu baru dia boleh akses laman melalui laman web e-Sikris. Okey, bila kita dah boleh mendaftar, jadi kita boleh activate akaun e-Sikris tu, maksudnya kita boleh check lah sejarah kredit kita bila-bila masa. So jadi kita boleh check sama ada rekod tu diupdate dengan bank secara tepat ataupun tidak. Sebab tadi ada jugalah soalan yang saya dengar, ada tak kemungkinan laporan Sikris tidak tepat ataupun salah. Perkara macam ni boleh berlaku. Bukan saya kata tidak tepat ataupun salah, boleh berlaku di mana ada kemusykilan ataupun ada kesilapan terhadap laporan tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan tak perlu risau. So jadi kita sebagai pengguna, sebab itulah kita perlu semak laporan Sikris kita ni secara berkala. Kalau ikutkan saya akan nasihatkan setiap 6 bulan. Buat semakkan laporan Sikris untuk memastikan rekod yang ada betul, dan kadang-kadang kita pun terlupa tarikh bayaran yang kita buat ataupun berapa jumlah baki yang ada. So jadi laporan Sikris ni boleh menunjukkan benda tu. Jadi kita buat semakan tu secara berkala, memudahkan untuk kita menguruskan kewangan kita. So bila akan ada isu di mana laporan tersebut salah, apa yang kita boleh buat sebagai pengguna. Okey, untuk e-Sikris ni pendaftaran yang mudah, hanya perlu kad pengenalan dan perbankan internet dia untuk mendaftar secara percuma. Okey, langkah mudah dia senang je. Pergi ke laman web e-Sikris, kalau kata tak sempat nak scan QR code yang saya tunjukkan tadi, dekat Google search tu type sahaja e-Sikris
Lepas tu search, dia akan nampaklah laporan laman web e-Secris tu. Pergi terus ke laman web e-Secris. Lepas tu kita boleh nampak butang yang register now tu. So daftar sekarang, kalau dalam bahasa Melayunya daftar sekarang lah. So jadi klik je button tu, dia akan keluar satu page di mana kita kena masukkan maklumat kita lah. Nama seperti yang tertera dalam MyCard, nombor MyCard dan maklumat-maklumat lain. Selepas tu dia akan minta kita buat bayaran RM1. Okey. Bayaran RM1 ni perlu dibuat menggunakan akaun online banking kita sendiri. Jangan buat, ada ramai yang pengguna di luar sana, dia hubungi kita sebab dia cakap dia tak berjaya, so gagal. Kenapa? Sebab bila kita tanya, isteri dia yang tolong daftarkan e-Secris tu untuk dia dan isteri dia yang tolong bayarkan melalui online banking isteri dia. Tak boleh. Tujuan kenapa? Sebab online banking tu adalah tujuan kita pembayaran tersebut dibuat ialah untuk mengesahkan maklumat pengguna tadi. Kalau saya ada maklumat nombor ataupun nama penuh individu tertentu, MyCard, nombor MyCard dia dan sebagainya, saya boleh je daftarkan dan saya boleh dapatkan rekod dia. So tak boleh. Jadi saya kena ada akses kepada online banking dia juga untuk pengesahan tersebut. Bayaran RM1 tu akan dibuat. Dalam tempoh 2 hari, bayaran RM1 tu akan dikembalikan balik kepada akaun online banking tadi. So jadi sebenarnya dia tak ada apa-apa bayaran. Bayaran tersebut sebagai proses sahaja. Okey, lepas tu bila kita dah terima PIN 6 digit, selesai pendaftaran tersebut, kita akan dapat, sistem akan hantar melalui SMS, OTP ataupun PIN 6 digit kepada telefon kita lah yang didaftarkan tadi. So gunakan PIN online 6 digit ni, pergi balik ke website yang sama. Lepas tu sebelah kanan dia, sebelah kiri dia ada register now ataupun daftar, sebelah kanan dia ada login kali pertama. So, first time login. Klik dekat first time login tu, masukkan nationality dia selalunya dah ada sebab berdasarkan pendaftaran kita tadi. So, lepas tu ID number ni adalah kita punya MyCard number. IC number lah, nombor kad pengenalan kita. Masukkan MyCard number tu dan masukkan PIN. Lepas tu kita akan aktifkan. Bila kita aktifkan, barulah dia akan minta kita buat kita punya user ID sendiri, setkan password kita, dan soalan-soalan lain, security question lah ataupun soalan keselamatan. Ini tujuan untuk kalau kita terlupa user ID ataupun terlupa password, itu caranya kita nak dapatkan balik user ID dan password tadi. Dan setiap kali kita buat urusan ni, dia akan hantar OTP juga ataupun PIN setiap kali kita akses kepada laman web e-Secris ataupun report Secris kita lah. Okey, siapakah yang bertanggungjawab mengenai laporan Secris ni? Siapa yang kena update laporan Secris kita setiap bulan? Saya pun dah bagi tahu awal tadi, kata setiap bulan bank akan update kita punya rekod pembayaran. Maksudnya bank tersebut sendiri yang akan update ataupun mengemaskini rekod pembayaran kita. Segala rekod lah, rekod maklumat permohonan pinjaman, bayaran yang kita buat setiap bulan dan apa-apa sahaja rekod yang lain yang berkaitan. Okey, Bank Negara tidak melalukan kemasukan data kemaskini maklumat dalam Secris. Kenapa Bank Negara tak buat? Sebab tuan-tuan dan puan-puan, peserta semua kat dalam, kita sebagai pengguna, kita yang bayar dekat bank. Kalau kita pinjam dengan contohnya lah Maybank ke, M-Bank ke, Hon Leong Bank ke, jadi kita bayar dekat bank. Jadi Bank Negara tak tahu bila kita bayar, untuk tujuan apa bayaran kita dan berapa bayaran yang kita buat. So bank tersebut yang akan mengemaskini maklumat tersebut di dalam laporan Secris secara terus. Ini akan dibuat setiap bulan lah. Kemasukan data kemaskini pembiayaan dibuat oleh institusi kewangan peserta. Permintaan untuk mengaskini maklumat Secris hendaklah dibuat terus kepada institusi kewangan peserta melalui platform. Okey, contohlah, kita dah habis buat bayaran tu. Ini bulan ni adalah bayaran terakhir lah. Untuk pinjaman kenderaan kita ada. So ada orang bila dia pergi kat bank, dia akan dapat surat pelepasan daripada pihak bank yang mengatakan pinjaman tersebut dah selesai pembayaran. Dan sebagai pengguna pun kita sarankan, kalau kata kita ada pembayaran kita dah jelaskan, pastikan kita dapatkan surat pelepasan daripada pihak bank. Rujuk balik dengan pihak bank untuk dapat surat pelepasan yang mengatakan pinjaman tersebut dah selesai dan bank tidak ada apa-apa lagi tuntutan terhadap pinjaman tersebut. Itu sebagai rekod ataupun bukti yang kita dah habis bayar. Bukannya slip kita bayar ataupun slip transfer online, itu slip pembayaran. Bukannya bukti yang mengatakan pembayaran tersebut dah selesai. Okey, kalau kata pembayaran tersebut dah selesai, kita nak rekod tersebut diupdate, jadi kita boleh buat permohonan dua cara, melalui platform e-Secris sendiri untuk pengguna yang berdaftar. Sebab bila kita dah boleh tengok, dia akan ada
fungsi dalam e-Secris online tu untuk membolehkan kita buat permohonan untuk kemaskini. Ataupun jika rekod tersebut tidak betul, kita rasa tak betul, so kita boleh buat permohonan melalui laman web e-Secris itu sendiri secara dalam talian untuk rekod tersebut dibetulkan ataupun dikemaskini. Atau dengan cara lain kita buat secara email melalui unit aduan institusi kewangan peserta. Setiap institusi kewangan yang ada yang dikawasali oleh Bank Negara dan juga peserta SIKRIS ni ada unit aduan dia sendiri. Jadi kita boleh buat aduan kita terus kepada institusi kewangan ataupun bank-bank tersebut untuk memastikan laporan tersebut diupdate ataupun untuk memastikan laporan tersebut betul kalau kita rasakan laporan tersebut tidak tepat. Anda mempunyai aduan terhadap institusi kewangan peserta anda, kalau kita ada aduan lah isu sama ada SIKRIS ke dan sebagainya, tak ada masalah lah. Mungkin kita rasa kita buat bayaran pada tarikh lain tapi bank rekodkan dalam kita punya account statement tu tarikh lain dan sebagainya, ataupun kita ada isu-isu lain yang berkaitan dengan isu kewangan kita, kemukakan aduan kepada unit aduan institusi kewangan tersebut terlebih dahulu. Rujuk senarai unit institusi kewangan peserta di laman web Bank Negara. Bila kita scroll kat laman web Bank Negara tu, dia ada institusi kewangan yang didaftarkan ataupun dilesenkan di bawah dikawal oleh Bank Negara. Jadi kita boleh dapatkan maklumat unit aduan institusi kewangan tersebut. Jadi kita boleh email unit aduan untuk kita buat aduan kita secara formal. Bila kita dah buat aduan, kita kena dapatkan makluman balas ataupun keputusan muktamad daripada institusi kewangan tersebut. Apa-apa aduan mesti ada makluman balas daripada pihak bank. Dan kadang-kadang kita mungkin tak berpuas hati terhadap maklum balas tersebut, kita boleh rujuk balik dengan pihak bank sehinggalah pihak bank mengeluarkan keputusan yang muktamad lah, maksudnya keputusan yang terakhir. Jika tiada maklum balas lepas 14 hari bekerja, setiap kali kita buat aduan kepada unit aduan, prosesnya ialah 14 hari bekerja. Sebab kadang-kadang kita rasa kenapa 14 hari bekerja? Bank adalah sebuah institusi yang besar yang memiliki ribuan pengguna, pelanggan ataupun jutaan pengguna ataupun pelanggan. So setiap aduan yang dibuat perlu diteliti dengan jelas oleh pihak bank untuk memastikan jawapan terhadap aduan kita tu diberi secara lengkap. So jadi kadang-kadang proses tu mengambil masa sebab bank perlu mendapatkan rekod yang dia ada ataupun membuat semakan tertentu untuk menjawab kepada aduan kita. So kalau aduan tu mudah untuk diselesaikan oleh pihak bank, mungkin cepat untuk pihak bank memberi jawapan. Ada kadang-kadang lebih 14 hari. So kalau lebih daripada 14 hari bank perlukan, bank selalunya akan menghantar maklum balas kepada kita memohon tempoh lanjutan. Jika anda tak berpuas hati, apa kata kalau kita dah dapat makluman balas, kita dah keputusan muktamad daripada pihak bank, kita tak puas hati juga. So jika anda tidak berpuas hati dengan keputusan institusi kewangan peserta, anda boleh rujuk kepada saluran pertikaian yang berkaitan untuk menangani aduan anda. Okey, pertikaian yang berkaitan ni maksudnya kita ada institusi lain. Contohnya Ombudsman for Financial Services ataupun Ombudsman lah. So Ombudsman fungsi dia ialah untuk kita buat rujukan pertikaian jika kita tak setuju ataupun kita tak berpuas hati dengan apa yang maklum balas yang diberikan oleh pihak institusi kewangan tersebut. So kita boleh buat aduan kat situ. Simpulannya, saya nak remindkan baliklah, SIKRIS ni bukan sebuah senarai hitam. Bukan senarai hitam. Jadi kena faham, semua orang akan ada laporan SIKRIS. Sama ada dia ada pinjaman ataupun dia tak ada pinjaman. Kalau dia ada pinjaman, maksudnya pinjaman tersebut akan disenaraikan. Kalau dia tak ada pinjaman, maksudnya laporan SIKRIS dia akan jadi kosong. Tetapi dia masih boleh cetak laporan SIKRIS dia. Sebab sekarang ni pun banyak agensi-agensi kerajaan yang memerlukan rujukan laporan SIKRIS itu untuk tujuan permohonan-permohonan tertentu. Contoh, permohonan untuk mendapatkan rumah prima, rumah Selangorku, rumah-rumah yang program-program di bawah kerajaan, persekutuan ataupun kerajaan negeri. So jadi dia nak buat rujukan dulu. So kita boleh dapatkan walaupun kita tak pernah ada apa-apa pinjaman, cuma rekod tu akan jadi kosong lah, tak ada lah. Tapi laporan SIKRIS tersebut akan tertera lah nama kita, maklumat kad pengenalan kita dan sebagainya, my card kita dan sebagainya. Tetapi cuma rekod pinjaman tu tak ada.
Okey, sikris boleh didapati pada bila-bila masa secara dalam talian. Dalam talian bila-bila masa. Tetapi kalau berkunjung ke kios AKPK cuma waktu pejabat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena rujuk di laman web AKPK untuk tahu di mana pejabat AKPK ada dan pukul berapa, hari apa kios tersebut beroperasi. Sebab kita ada setengah negeri dia punya hari operasi tu Isnin sampai Jumaat, ada yang Ahad sampai Khamis. So jadi kita kena rujuk betul-betul untuk sebelum kita pergi supaya kita boleh pastikan kios beroperasi dan mudah untuk kita dapatkan laporan sikris kita. Okey, jika anda mempunyai sebarang isu dengan laporan sikris, hubungi unit aduan bank anda. Macam saya cakap tadi, slide yang saya last ni pun dekat bawah ada senarai. Boleh rujuk dekat laman web Bank Negara www.bnm.gov.my/list-of-license-financial institution. So jadi ada senarai kat situ, license financial institution, dia ada Islamic, ada conventional. So kalau kata selain pada financial institution yang mana bank lah, kita ada isu dengan syarikat insurans, takaful dan sebagainya, senarai dia pun ada dekat situ untuk kita dapatkan maklumat tentang unit aduan. So bila kita dah boleh tengok dekat unit aduan tu, kita dapat email dia. Jadi kita bolehlah untuk rujuk dengan unit aduan, hantar aduan kita untuk mendapatkan makluman balas. Saya nak kongsi dulu yang mana peserta-peserta di luar sana tu yang masih lagi tak berapa pasti. Macam mana saya nak daftarkan akaun e-Sikris ni? Apa saya nak buat? Kalau saya dah daftar, saya dah dapat PIN number, saya nak buat apa? So jadi saya nak kongsi sikit video kita hari ni. So peserta-peserta semua boleh saksikan video ni macam mana proses pendaftaran e-Sikris tersebut dibuat. Okey, kita tengok dulu video ni. Lepas tu nanti kalau ada apa-apa soalan, letak dekat ruangan chat tu, saya akan cuba untuk menjawab soalan-soalan yang tuan-tuan dan puan-puan ada ya. Video kita dah berakhir dekat situ. Saya lihatkan Cik Nizam selama kita go through dekat chat kita tu. Beberapa soalan yang kita dapat Cik Nizam daripada grup. Saya pergi yang pertama dulu daripada FB Live. Ini datangnya kepada saudara Muhammad Aiman. Okay. Adakah bayaran pinjaman yang disediakan oleh penyedia e-dompet seperti Boost, Pay Later, Grab, Pay Later, Shopee, Pay Later, Touch and Go pinjam akan direkodkan dalam sikris Cik Nizam? Silakan. Okey, terima kasih untuk peserta kita tadi melalui laman web laman FB ASNB. Soalan dia tu bagus sebenarnya sebab sekarang ni dah banyak kita nampak yang buy now pay later punya konsep ni. Dan satu lagi macam Touch and Go pun, e-Touch and Go dah ada sediakan pinjaman melalui aplikasi dia sendiri. Okey, untuk pengetahuan semua, Shopee, Grab, e-Touch and Go dan sebagainya yang penyedia e-wallet ni, dia bukan didaftarkan sebagai institusi kewangan peserta di bawah sikris. Dia bukan institusi kewangan peserta. Walaupun dia dilesenkan untuk sebagai penyedia e-wallet ataupun e-money. Dia syarikat tu semua dilesenkan oleh Bank Negara untuk perkhidmatan e-wallet ataupun e-money tadi. Tetapi jika kita ada pinjaman dengan mereka, kita ada bayaran yang tertunggak dengan mereka, tak
rekod tersebut tidak akan disenaraikan di dalam laporan SICRIS. Tetapi macam saya jelaskan tadi, di bawah Akta Credit Reporting Agency ataupun agensi pelapor kredit ni, kita ada tadi, kita ada experience, kita ada sitos dan sebagainya. So maksudnya kalau kata kita tak menjelaskan bayaran tersebut, mereka boleh senaraikan rekod tersebut di dalam laporan sitos kita ataupun laporan-laporan di bawah Credit Rating Agency ataupun agensi pelabur kredit yang lain. Tapi dalam laporan SICRIS tidak ada. Sebab mereka bukan agensi peserta. Soalan yang bagus sebenarnya. Sebab ramai yang mungkin kat luar sana, dia tak pasti. Contoh lain yang saya bagi, yang beli motosikal, pinjaman tapi bukan dengan Aeon Credit. Kalau pinjaman dengan Aeon Credit akan disenaraikan dalam laporan SICRIS sebab Aeon Credit adalah agensi pelapor peserta. Agensi kewangan ataupun institusi kewangan peserta. Tetapi ada yang buat pinjaman pembelian motosikal tu dengan syarikat ataupun kedai motosikal tersebut. Dia beli dekat Chong Motor ke, jadi dia tak bayar pinjaman dia, tidak akan disenaraikan dalam laporan SICRIS. Atau contoh pula yang lain, ada banyak syarikat pemberi pinjaman yang lain ada di luar sana yang memberi pinjaman untuk pembelian kenderaan, motosikal ataupun pembiayaan tunai. Maksudnya di bawah pemberi pinjaman wang berlesen. Itu pun tidak akan disenaraikan di dalam laporan SICRIS sebab mereka bukan institusi kewangan peserta. Saya extendkan sikitlah senarai institusi kewangan peserta. Secara umumnya semua bank-bank yang dilesenkan di bawah bank negara ni, dikawasi oleh bank negara adalah institusi kewangan peserta. Selain daripada itu, tadi saya bagi contoh PTPTN dengan Aeon Credit. Selain daripada itu, ada juga mungkin adalah pendengar ataupun peserta di luar sana, dia beli kenderaan melalui BMW. Dia beli kereta BMW, dia ambil pinjaman tersebut melalui BMW Financing ataupun BMW Finance. So jadi BMW Finance adalah institusi kewangan peserta. Toyota Capital, kalau kita beli kenderaan, kadang-kadang kita beli kenderaan dengan syarikat penjual kenderaan terpakai, dia ada menawarkan pinjaman yang bukan daripada bank. So maksudnya daripada Toyota Capital lah contohnya. Toyota Capital ada. Dia institusi kewangan peserta juga. So jadi yang mana institusi kewangan peserta tu, kalau kita ada pinjaman dengan mereka, akan disenaraikan dalam laporan SICRIS. Kalau tidak, itu tidak. Ada kemungkinan dia disenaraikan di dalam laporan kredit oleh agensi kredit lain. Itu soalan yang bagus. Soalan bagus daripada Cik Muhammad Aiman tadi. Terima kasih Abang Izam. Okey, soalan ni banyak yang bertanya mengenai dengan nak mencetak report. Bagaimana betul. nak cetak report Cik Izam? Kat mana kat mana nak cetak? Betul. Yes, bila dah ada dalam e-SICRIS portal boleh ke nak cetak report tersebut? Silakan Cik Izam. Boleh. Okey. Soalan yang bagus juga sebab kita memang ada ramai yang bertanya pasal isu macam mana dia nak cetak laporan dia tu. Okey. Bila kita dah ada akses kepada e-SICRIS, kita dah masuk, login, dia akan keluar laman utama carian. So mula-mula sekali kita kena klik dekat carian tu untuk kita tengok laporan SICRIS kita. So dari bawah carian tu dia akan ada individu. Setengah-setengah individu dia juga adalah individu yang diberi kuasa oleh syarikat dia untuk mengakses laporan SICRIS syarikat. Jadi dia akan ada dua dekat bawah tu. Satu carian sendiri ataupun individu untuk rekod individu dia. Satu lagi dia akan ada lagi untuk rekod syarikat. So maksudnya dia boleh akses kepada rekod syarikat dia lah. Sebab dia adalah individu yang diberi kebenaran oleh pihak syarikat dia. So bila dia klik kat situ, barulah kita akan ada satu lagi biasalah term and condition ataupun penafian. Dia kena klik butang, ada kotak kat situ, klik ataupun pilih setuju, lepas tu cari laporan. Carian laporan. So barulah kita nampak laporan kita. Bila kita dah nampak laporan kita, sebelah kanan skrin tu, laporan kat bawah tu dia ada, kita boleh sahkan, kita boleh muat turun, kita boleh tutup kalau kita dah tak nak tengok. Klik yang button muat turun tu dulu. Sebab laporan SICRIS ni dia tak boleh print terus daripada web tu macam mana kita print dokumen-dokumen lain. So jadi kita kena muat turun dulu laporan SICRIS tersebut. Bila muat turun dia akan pop up lah untuk kita save dulu ataupun simpan dulu dokumen tersebut dekat komputer kita ataupun handphone pun boleh save.
Bila kita dah save, barulah kita kena pergi balik kepada dokumen tersebut dan buka. Tapi bila nak buka, dia akan ada password. Setiap laporan Sikris yang kita download ataupun buat turun daripada laman web e-Sikris ni, dia akan ada password. Dan password dia akan berubah setiap hari. Sebab password dia bergantung kepada tarikh kita download ataupun buat turun laporan tersebut. Untuk maklumat lengkap ataupun macam mana, sebab password ni pun satu orang confuse juga. Sebab kadang-kadang bila dia download, dia masuk hari ni pilihan bahasa dia tu bahasa Inggeris. Lepas tu dia terlupa, bila dia masuk password, dia punya ejaan untuk bulan tu dalam bahasa Melayu. So jadi salah lah. Dekat laman web e-Sikris tu, laman utama e-Sikris tu, dia ada FAQ ataupun soalan-soalan umum. Klik dekat soalan umum tu, ada dokumen yang kita download, dia akan ada cara panduan. Itu semua panduan dan soalan lazim untuk kita menggunakan e-Sikris tu. Soalan lazim tu atau panduan tu untuk download laporan e-Sikris, macam mana nak cari password dia, apa aturan password dia, dan juga kalau kita lupalah kita punya password tu, user ID ke lupa, password ke lupa, dia akan ada juga soalan umum macam mana kita nak dapatkan balik password ataupun user ID dan sebagainya. Isu-isu lain lah yang berkaitan dengan penggunaan laman web e-Sikris tadi. So harapnya itu selesailah soalan yang berkenaan dengan macam mana nak cetak tu. Yang berkenaan nak mencetak report. Nana bertanya, Encik Syamizan bertanya. Okey, tak apa, kita kan dengan soalan yang khususnya daripada Adila, sedikit bertanya mengenai dengan social credit score. Adakah yang dikenakan di Malaysia ni, Encik Nizam? Okey. Sebenarnya saya tak berapa nak boleh menjawab soalan tu sebab satu, kalau perhatikan balik slide yang saya ceritakan tadi, Akta Credit Reporting Agency ni berada di bawah Kementerian Kewangan. So maksudnya setiap agensi pelapor kredit, termasuklah Biro Kredit Bank Negara ni, dikawal selia di bawah Akta tersebut. So jadi kalau kata pihak Kementerian Kewangan bersama dengan Credit Reporting Agency ni ataupun agensi pelapor kredit ni nak buat perubahan apa-apa, dia adalah berdasarkan akta tersebut dan mereka akan buat kajian lah untuk tentukan sama ada perlu atau tidak perlu, ataupun bila, kalau perlu bila dia nak implement ataupun buat laksanakan social credit score ni. So semua tu terletak ataupun terletak di bawah bidang kuasa mereka lah. Alright, so, ini harap itu menjawab soalan. Menjawab soalan. Mungkin tadi saudara Muhammad Aiman membalas tadi. Wah, membalas pula dalam kita punya FB Live ni. Tapi sebelum itu kita pergi pada Nolida dulu. Nolida Baharudin, sekejap ya. Kita tanya dengan sambungan daripada Cik Aiman. Terima kasih Cik Nizam atas penyelesaian tadi. Kita lanjut dari beliau. Adakah status pinjaman e-dompet tidak akan direkod Sikris walaupun selepas lesen bank digital yang baru saja diberikan oleh Bank Negara Malaysia? Silakan Cik Nizam. Soalan yang bagus juga Muhammad Aiman tu, dia sambungan. Okey, saya ulang balik ya. Okay. Tadi saya katakan laporan Sikris ni akan dikeluarkan oleh Bank Negara, tetapi institusi kewangan peserta sahaja yang akan menyenaraikan pinjaman di bawah entiti dia ataupun institusi kewangan dia. Sebab tu kita ada Aon Credit, BMW Credit, Toyota Credit dan sebagainya tadi. So walaupun katalah contoh kita ada Grab ni lah. Grab ni dapat lesen digital bank yang dikeluarkan oleh Bank Negara. Bila dia dapat lesen digital bank, dia akan memohon untuk jadi institusi kewangan peserta di bawah laporan Sikris. Barulah rekod segala pinjaman di bawah institusi kewangan dia akan disenaraikan. Selagi dia tak jadi institusi kewangan peserta untuk Sikris, dia punya rekod tak akan disenaraikan. Macam contoh tadilah, sebab macam saya cakap tadi, segala e-wallet yang kita ada, kita guna tu, Grab, Boost, Touch 'n Go dan sebagainya, semua tu dilesenkan oleh Bank Negara. Okay. Kalau e-wallet yang tak dilesenkan oleh Bank Negara, kalau tanya saya, jangan guna. Kenapa? Sebab bila kita top up, maksudnya kita tidak diberi perlindungan di bawah akta ataupun di bawah bidang kuasa Bank Negara. So kita tak dilindungi sebab dia tak dilesenkan oleh Bank Negara.
So jadi untuk kita memilih institusi kewangan untuk kita berurusan, sama ada nak buat pinjaman dan sebagainya, sama ada kita pergi kepada bank-bank yang dilesen atau dikawasali oleh bank negara, atau kita pergi kepada syarikat pemberi pinjaman wang berlesen yang dilesen dan dikawasali oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Contoh tadilah yang syarikat-syarikat kredit yang ada kat luar sana yang lain tu, so yang tidak dikawasali oleh bank negara, mereka dikawasali oleh agensi lain, agensi kerajaan yang lain. So maksudnya dia dilesenkan dan dikawasali. So jadi asalkan mereka ni dilesenkan di bawah agensi-agensi yang ada di Malaysia ni, kita boleh berurusan dengan mereka. So terima kasih Muhammad Aiman kerana soalan tu. Cuma kita kena tunggulah, disebabkan lesen bank digital tu baru dapat. So jadi bila dia dah ada produk dia sendiri nanti, bila dia dah memohon sebagai institusi kewangan peserta, rekod-rekodnya pun akan dimasukkan juga. Okey, saya pun ada ternampak tadi satu soalan pasal daripada Nurlida Baharudin. Betul. Nurlida Baharudin tu. Tadi saya ada call pihak bank Nizam tentang surat pelepasan pinjaman kenderaan. Pihak bank kata mereka tidak lagi mengeluarkan surat pelepasan tersebut sebab semua dah online sekarang ini. Pihak bank hanya perlu update di JPJ saja. Betul ke Nizam? Silakan. Okey, saya jelaskan sikit. Walaupun yang soalan ini sebenarnya tak ada kaitan secara direct dengan Sikris, tetapi soalan-soalan yang berkaitan lah. Sebagai pengguna kita kena faham dan kita kena tahu. Sebab tadi saya yang bangkitkan isu surat pelepasan ni. Surat pelepasan ni pada hemat saya ataupun sebagai nasihat adalah benda yang penting untuk kita. Sebab kita ada macam-macam jenis pinjaman yang kita buat. Sebab kita tak nak nanti tiba-tiba bank kata ataupun institusi kewangan kata pinjaman cik tak habis bayar lagi. Walaupun pada kita dah habis bayar, tapi kita tak ada bukti yang mengatakan pinjaman tersebut dah selesai. Bukti yang ada mungkin rekod pembayaran kita sahaja. Maksudnya resit-resit yang kita bayar tu. Okey, Nolida bertanyakan soalan sebab dia ada pinjaman kenderaan. Bila dia habis pembayaran, dia pergi balik rujuk kepada bank. Pihak bank kata bank tidak lagi mengeluarkan surat pelepasan. Okey. Kebanyakan bank memang untuk pinjaman kenderaan dia tak keluarkan lagi surat pelepasan. Kenapa? Sebab bila kita beli kenderaan, kereta ataupun motor, kalau kita ada geran kenderaan tersebut, kat bahagian belakang tu dia akan tulis dituntut oleh pihak bank mana. Maksudnya kenderaan tersebut dicagarkan kepada bank tersebutlah. Bank yang memberi kita pinjaman. So yang penting adalah untuk kita pastikan pembatalan EJPJ terhadap tuntutan kenderaan tersebut dah dibatalkan oleh pihak bank bila kita selesai pembayaran. Satu pihak bank sekarang ni dia cuma akan buat EJPJ, macam dulu susah. Dulu tak ada EJPJ. So saya ingat dulu kereta pertama saya beli tahun 99 tu, memang bila dah habis bayar bank akan keluarkan surat supaya kita pula bawa surat tu pergi ke JPJ untuk buat pembatalan. Tuntutan pihak bank dekat geran kenderaan kita tu. So jadi sekarang ni pihak bank buat terus melalui EJPJ, pembatalan tersebut dah dibuat. Jadi apa yang pihak bank akan bagi ialah salinan EJPJ itu sebagai bukti kata bank tidak ada lagi tuntutan terhadap kenderaan tersebut. So jadi bank gantikanlah surat pelepasan tu dengan surat JPJ, update JPJ tu. Okey, itu dia jawapan daripada Cik Nizam untuk Puan Liao. Okey Cik Nizam, kita dah sampai penghujung. Mungkin ada kata-kata terakhir dan nasihat kepada Cik Nizam berkaitan dengan e-Sikris ini. Sebenarnya di hujung jari dan memudahkan anda untuk mendapat laporan e-Sikris. Silakan Cik Nizam. Okey, terima kasih Cik Zaki dan juga pihak ASNB kerana menjemput saya buat kali kedua lah sepanjang tempoh pandemik dan endemik ni. Sebab tahun lepas topik lain, so jadi tahun ni topik e-Sikris. Sebab satu kita baru je macam saya ceritakan tadi, kita baru je melancarkan pendaftaran secara online untuk akaun e-Sikris sejak bulan Februari. So jadi peringatan saya kepada pengguna-pengguna di luar sana untuk kita jadi pengguna yang lebih bijak. So kita perlu mengawal selia kedudukan kewangan kita dan membuat perancangan yang bersesuaian dengan keperluan kewangan kita. So jadi laporan Sikris ni adalah satu laporan yang agak penting untuk kita melihat status ataupun kedudukan segala pinjaman-pinjaman yang kita ada. Bukan bermaksud dia sekadar bila kita nak buat pinjaman baru kita nak tengok. Tidak.
tetapi untuk kita buat perancangan secara jangka panjang. Sebab kadang-kadang setengah orang di luar sana dia tak buat perancangan. Bila dia rasa tiba-tiba ada kereta baru keluar lah, nak beli. So walaupun kereta yang sedia ada sekarang ni baru digunakan setahun dua. So jadi dari segi perancangan kewangan tu mungkin tidak sesuai. Apa yang kita perlu lihat ialah laporan sikris ni akan membantu untuk kita menguruskan kewangan kita, melakukan perancangan dari segi membuat pinjaman di masa akan datang, supaya kita tahu kemampuan kita, tempoh bayaran balik dan sebagainya, apa yang dikenakan oleh pihak bank, dan juga untuk memastikan yang kita adopt ataupun mengambil kira atau menjadikan attitude ataupun tindakan kita membayar pinjaman-pinjaman kita tu secara tepat setiap bulan sebagai satu yang bagus. Habit tu yang penting. So, dan itu adalah sebahagian daripada apa yang bank nilai untuk meluluskan pinjaman kita. So macam rekod sikris tu 12 bulan ditunjukkan. So jadi kita kena tahu. Jangan kata bila kita nak buat pinjaman baru kita cek laporan sikris dah ada masalah. Dan walaupun kita selesaikan pinjaman, kalau tengok rekod sikris tu balik, setiap bulan direkodkan. Kita dah tertunggak 2 bulan pada bulan Mac. Bulan April kita selesaikan semua tunggakan. Tetapi rekod Mac dan Februari tu tetap akan ada dalam rekod. So benda yang dah ada. So benda tu tak boleh dipadamkan. Bukannya teori-teori yang orang kata kat luar sana tu dia akan clear selepas 6 bulan. Bukan clear selepas 6 bulan. Cara kita nak padamkan yang rekod lama tu ialah dengan menyelesaikan sepenuhnya bayaran pinjaman tersebut dan menutup akaun. Barulah keseluruhan rekod akaun tersebut akan dipadam pada bulan seterusnya. So jadi kita perlu untuk memastikan 6 bulan, setahun sebelum kita buat pinjaman baru, kita dah buat perancangan supaya benda tu tak akan menjadi masalah. Okey, so harap perkongsian hari ini dapat membantu pendengar peserta di luar sana untuk menjadi lebih bijak lah untuk menguruskan kewangan. Dan terima kasih sekali lagi kepada pihak penganjur sebab menjemput pihak Bank Negara dan saya untuk sesi kita pada hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih Cik Nizam. Itu dia ya. Kata-kata nasihat kepada Cik Nizam. Jangan lupa sentiasa anda e-linkkan .bnm.gov.my untuk dapatkan maklumat mengenai sikris anda. Terima kasih sekali lagi Cik Nizam di atas pengkongsian ini dan insyaAllah kita dapat berjumpa lagi di lain masa insyaAllah. Dan jangan lupa kepada kami melalui FB, Insta dan juga Twitter Amanah Sama Nasihat untuk makluman lanjut siri webinar yang akan datang ya. Dan saya bagi pihak SME lagi mereka terima kasih kepada Cik Nizam dan tim yang dapat berkongsi pada pagi ini, dan insyaAllah kita akan dapat bertemu lagi di lain waktu, di lain program. Dan akhir kata bagi pihak SME lagi mohon maaf di atas kekurangan yang berlaku sepanjang ini dijalankan. Walau bagaimanapun tetap menjaga SOP kita. Nampak keadaan dah reda, ada yang dah suka hati dia tak pakai mask dah. Kan, okey, tapi tak apa, kena jaga juga. Dan kita harapkan anda sentiasa sihat di luar sana. Dan itu kami dalam program Sembang Resmi di lain waktu. Sekian, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Nizam. Waalaikumsalam. Sama-sama.